Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Tak, tolong komen ya, boleh dengar? Boleh share supaya ramai dapat manfaat, insya-Allah. Boleh dengar suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. मेरे भाइयों और दोस्तों, कुर्बानी से इज्तिमाई ज़िंदगियाँ बनती हैं और कुर्बानी से ही इज्तिमाई ज़िंदगी बिगड़ती है. Tuan-tuan yang mulia, dengan pengorbananlah kehidupan secara ijtimai terbina, dan dengan pengorbanan jugalah kehidupan secara berjemaah ini boleh rosak. अगर मजमुआ की ज़िंदगी के बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करे तो मजमुआ की ज़िंदगी बनेगी. Kalaulah kita korbankan kehidupan kita sendiri untuk kita membina kehidupan secara majmu'ah, maka kehidupan secara majmu'ah ni dapat terbina. अगर दूसरों की ज़िंदगी कुर्बान करे तो इज्तिमाई ज़िंदगी बिगड़ेगी. Dan kalaulah kita korbankan kehidupan orang lain, maka masyarakat secara majmu' akan mula rosak. Ye dua बुनियादें हैं. ini adalah dua asas. दूसरों की ज़िंदगी ऐश और राहत और घर को अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए कुर्बान करना. Satu adalah kita mengorbankan kehidupan orang lain demi kemewahan kita, demi kesenangan kita, demi kemewahan rumah besar kita, kita korbankan kehidupan orang lain. हुकूमत की बुनियाद है माल वाले भी ऐसे ही दूसरों के मसाइल कुर्बान करो अगर अपनी इमारत लंबी, अपनी सवारी अच्छी, अपना लिबास उम्दा बनाते हैं. Dia kata seperti mana kita lihat, kerajaan pun mereka mengorbankan, dan asas mereka adalah dengan mengorbankan orang lain punya hak, maka dengan itu, dan mereka berusaha untuk membina bangunan untuk diri sendiri, kenderaan yang mewah untuk diri sendiri, pakaian yang mewah. मुल्क व माल वाले हमेशा दूसरों की ज़िंदगी कुर्बान करते चले गए. Kata orang yang mahukan, orang-orang yang materialistik ni, mereka sentiasa mengorbankan kehidupan orang lain. किसी की भूख प्यास नंगेपन से असर ना लिया, दूसरों के मसाइल बिगाड़ दिए हैं. Mereka mengambil kesempatan dengan kelaparan orang lain, dengan orang lain tidak ada pakaian, dan dengan mereka membelakangkan orang lain. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अशद्दुन नासि अज़ाबन यौमल क़ियामह, वो होंगे जो बुनियाद में किसी ओहदे पर रहे होंगे क्योंकि दूसरों की कुर्बानी करके अपनी बनाई थी. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling akan diazab, orang yang mendapat azab yang paling pedih pada hari kiamat adalah mereka yang mana hidup di atas muka bumi ini dengan kemewahan, dan kemewahan itu mereka hasilkan dengan mengorbankan hak orang-orang lain. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 10 पर या कम या ज़्यादा पर बड़ा बना हो, वो क़यामत को हाथ बंधा हुआ पेश होगा. उसकी तहकीक होगी, अगर अच्छे निकले, दूसरों की ज़िंदगियों की रियायत करते हुए चले, तो हाथ खुलवा कर जन्नत में भेज देंगे. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mana dia telah membina kehidupan dia dengan kekayaan dunia ini, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengikat tangannya, dan dia akan dihadapankan, diberikan depan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta kepastian dulu. Kalaulah semua amalannya baik dan dia tidak menindas orang lain
sambil dia menjaga hak orang-orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buka tangannya dan akan masukkannya ke dalam syurga. और अगर दूसरों की ज़िंदगियाँ कुर्बान की हो, अपनी बनाई हो, तो उसे हाथ बांधे ही जहन्नम में फेंक देंगे. Kalaulah dia telah bina kehidupan dia dengan memusnahkan kehidupan orang lain, maka dengan tangan terikat itulah, dengan keadaan terikat itu, dia akan terus diheret dan dilemparkan ke dalam api neraka. अगर आधा या तीसरा हिस्सा दूसरों पर नहीं लगा सकते हो, फिर कम से कम 40वां हिस्सा दूसरों की ज़िंदगी के बनने, नंगेपन या फाका के दूर होने पे लगाओ. Jadi kalaulah kita tak dapat bagi walaupun 1/3 ataupun separuh daripada apa yang kita ada, sekurang-kurangnya belanjakanlah bahagian yang ke-40 daripada harta yang kita miliki, untuk apa? Supaya kita dapat membina kehidupan orang lain. Kalau itu pun kita tak buat, जब जो 40वां हिस्सा अपने ईश और ज़िंदगी के मसाइल से निकल कर ना देगा, तो खुदा उसकी ज़िंदगी को बिगाड़ेंगे. Kalau ini pun kita tak buat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan musnahkan kehidupan kita. अफवाह जुनूब ज़ुहूर पर इस माल से दाग लगाए जाएंगे. शुर्रा हदीस ने कहा कि गरीब ने आकर हाजत रखी, उसका मुंह चढ़ाया, माथे पर शिकन पड़ गई, उस शिकन से जवाब में माथे पर दाग लगेगा. Dia kata dalam hadis, syarah hadis, dikatakan bila mana ada orang miskin datang dan dia membentangkan keperluan dia, dan kita menarik muka kita ataupun kita kerutkan dahi kita, walaupun kekerutan itu sedikit sahaja, maka pada hari kiamat dahi inilah Allah Subhanahu Wa Taala akan letak kesan, akan letak tanda, iaitu tanda penghinaan di dahi tersebut. Fakir ने मज़ीद सवाल किया तो उसके मुंह मोड़ लिए, dan bila orang miskin minta pula, maka dia palingkan muka dia, pehlu कर दिया, dia belakangkan orang itu, लिहाजा पहलू पर भी दाग लगेगा. Maka di bahu dia pun akan diletakkan tanda bahawa dia telah membelakangkan orang miskin. जब साहिल ने मज़ीद इसरार किया तो उसकी तरफ पीट करके चल दिए, तो आप पीठ पर भी दाग लगेंगे. Dan bila orang mula meminta, maka dia terus paling ke belakang, maka di belakangnya pun akan ada tanda. Allah Subhanahu Wa Taala akan letak parut sebagai seorang yang telah membelakangkan, menghalau orang yang datang meminta daripadanya, yang datang membawa hajat kepadanya. जो दूसरों के मसाइब में धकेलने अपने बनाए, जो दूसरों को मसाइब में धकेले अपने बनाए, तो ऐसों की ज़िंदगी खुद आखिरत में और दुनिया में बिगाड़ देते हैं. Kata orang yang telah membina kehidupan dia dengan memusnahkan kehidupan orang lain, kehidupan orang-orang seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala akan musnahkan di dunia dan di akhirat. दूसरों की ज़िंदगी नज़रअंदाज कर दिए या दूसरों में लेने के लिए घुसे, तो खुदा दूसरों के कुर्बानी करने वालों से कभी राज़ी ना होंगे. Dan kalaulah dia membelakangkan orang lain dan dia mengambil harta orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak akan sesekali redha dengan orang-orang yang mengorbankan keperluan orang lain demi kemewahan dan kemahuannya sendiri. Boleh share lagi tuan-tuan, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan manfaat. Sebenarnya di zaman ni kita boleh dapat dengar bayan yang disampaikan 60 tahun, 70 tahun lepas. Itu satu pengorbanan orang yang menulis. Guru kami Maulana Ihsanul Haq, Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih beliau duduk depan Maulana Yusuf rahmatullah alaih ketika beliau kecil dan menulis bayan-bayan Maulana Yusuf rahmatullah alaih sendiri. Yang kami belajar daripada Maulana Ihsan, kami belajar Abu Daud dan kitab lain-lain daripada beliau. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dan zaman tu mana ada recording, mana ada rakaman seperti ada hari ini, tapi mereka telah duduk dan tulis setiap perkataan bayan yang disampaikan. Maulana Yusuf sendiri minta beliau tulis, guru kami ini Maulana Ihsan, dan beliau telah tulis. Dan begitu juga ulama-ulama lain, pengorbanan mereka tulis setiap perkataan, kerana bayan yang disampaikan oleh Maulana Yusuf rahmatullah alaih ini bukan seperti kita. Mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih. Maulana Yusuf rahmatullah alaih ini seorang yang telah karang syarah untuk
Sahih al-Bukhari, Taqrirul Bukhari dan pelbagai syarah kitab-kitab besar, kitab seperti Hadithul Sahabah dan hadis-hadis besar, bukan orang-orang yang biasa. Jadi penyampaian dia pun mempunyai satu kefahaman Quran dan hadis yang luar biasa. Jadi minta semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan sedikit ganjaran kepada kita semua yang hari ini dapat duduk baca dan mendengar, insya-Allah. मुल्क माल वालों का रास्ता आम तौर पर यही है. Kata inilah jalan orang-orang dunia. Orang-orang dunia punya jalan inilah, iaitu mereka membelakangkan orang lain dan membina kehidupan sendiri. Isi wajah se खुदा ने इसमें जिंदगी का बिगड़ना रखा है. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kemusnahan untuk mereka. आज तुम घुस कर देखोगे तो यही महसूस करोगे कि दूसरों की ज़िंदगी ख़राब कर दी तो खुदा ने इसकी ज़िंदगी अचानक बिगाड़ दी. Kita cuba tuan-tuan pergi lihat dengan mata kamu sendiri, itulah yang kamu akan lihat, iaitu mereka telah memusnahkan kehidupan orang lain dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah musnahkan kehidupan mereka. तारीख के किताब में लिखा है कि एक आदमी के लिए बीवी ने मुर्ग व पराठे तैयार किए. आदमी खाने लगा तो साइल की आवाज़ आई. Dalam sejarah ada dirakamkan bahawa ada seorang isteri itu dia telah siapkan makanan, dia telah siapkan ayam dan roti untuk suaminya. Maka baru saja dia duduk untuk makan, maka datanglah seorang peminta, pengemis. आदमी ने कहा कि सारा मुर्ग उसे दे दो. Maka suaminya kata, berilah ke semua ayam tu, kesemuanya kepada orang pengemis itu. बीवी ने कहा इसे 2-4 रुपए दे दो, मैंने मुर्गा तेरे लिए पकाया है. Maka isterinya kata, bagilah dia 2-3 rupi kerana aku telah sediakan ayam ni khas untuk kamu, maksud untuk abang, untuk suamiku. Tuhi ka, dan sepatutnya abang makanlah sebab saya sediakan untuk abang. आदमी ने इसरार पर वो मुर्गा देने गई. Kerana suaminya menekankan perkara itu, maka isterinya telah pergi untuk berikan ayam tersebut. बीवी ने कहा इसे 2-4 तो साइल को देखकर चीख मारी. मर्द ने आकर पूछा तो क्या हुआ? उसने कहा ये मेरा साबिक खावंद है. Tapi bila isterinya pergi untuk berikan makanan itu tersebut kepada pengemis itu, maka sampai di depan pintu perempuan itu menjerit. Maka suaminya tanya sebab apa? Maka dia beritahu bahawa ini adalah suami aku, ex-husband aku, suami aku yang sebelum ini. मैं गरीब थी, ये शोहर का अरब पति था. Kata aku dulu seorang yang miskin, sedangkan suami aku dulu seorang billionaire, orang yang kaya raya. मुझसे निकाह किया, मुझे आँख का तारा बनाया, मैंने उसके लिए मुर्ग मुस्लिम तैयार किया. साहिल ने आकर मांगा तो उससे गुस्सा आ गया. Dia kata dia nikah dengan saya dan dia jaga saya dengan baik. Satu hari aku masak ayam untuk dia juga, dan bila seorang pengemis datang dan maka dia marah कि दुकान में हर वक्त आते रहते हो तो यहाँ घर में भी चेन लेने नहीं देते. Dia kata di kedai pun kau selalu datang, wahai pengemis, dekat rumah pun kau tak bagi aku hidup dengan tenang. और साइल को जाकर लाती और जूते मारे. Maka dia telah ambil kasut dan dia pukul pengemis tersebut. उसके बाद से हमारे कारोबार में खसारा आने लगा. Selepas itu dia kata perniagaan kami mula rugi. आखिर कर्जा में कसरत से तंग आकर वो तलाक देकर भाग गया. Sehinggalah dia tak tahan dan dia telah ditimpa dengan hutang yang besar, maka dia telah pergi dan dia telah ceraikan saya. आज सामने आया, maka hari inilah dia datang depan aku. उसके सारे एहसानात याद आए तो मेरी चीख निकल आई. Dia kata hari ini bila dia datang depan saya dan saya teringat balik akan semua ihsan-ihsan dia, apa yang dia telah buat, kebaikan dia, maka itulah yang aku menjerit. तो इस मौजूदा खावन ने कहा अच्छा मेरे भी सुनो, मैं वही फ़कीर हूँ जिसको उस दिन मार कर निकाल दिया गया. Maka suami dia kata, kalau begitu dengarlah cakap aku, sebenarnya akulah si pengemis itu yang mana aku datang ke rumah engkau dulu dan suami engkau yang dulu telah pukul aku dengan kasut dan halau. Allah Ta'ala ने अपने फजल करम से यहाँ पहुँचा दिया. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ihsan dia, Allah telah sampaikan aku ke dalam keadaan ini.
Dan Wana baca watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan di kalangan manusia. Yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin, dan Allah temukan kembali supaya Allah Subhanahu wa taala dapat beritahu pengajaran kepada mereka. Masya Allah. इस तरह बहुत से ऊपर से नीचे और बहुत से नीचे से ऊपर आते जो दूसरों के बनाते हैं खुदा इन्हें ऊपर लाते हैं. Dia kata begitulah orang yang atas datang ke bawah, orang yang bawah pergi ke atas, dan siapa sahaja yang membina kehidupan orang lain Allah akan bawanya ke atas. और जो दूसरों को बिगाड़ते हैं उन्हें खुदा नीचे लाएंगे. Dan siapa yang membinasakan kehidupan orang lain Allah akan bawanya dia juga ke bawah. जो दूसरों के लिए माल व जान में हिस्सा ना निकाले वो खुदा को बुरा लगता है. Mereka yang tak belanjakan harta mereka untuk orang lain, Allah benci dengan orang itu. Allah tak suka orang itu. Usse बुरा वो है जो दूसरों की बिगाड़ कर अपनी बनाए. Sesiapa yang tak nak belanjakan harta kepada orang lain Allah tak suka, tetapi lebih buruk daripada itu orang yang dia membina kehidupan dia dengan membinasakan kehidupan orang lain. Usse isi asas per hukumatin chalti. Dia kata dengan asas inilah sekarang ni kerajaan sedang berjalan. इसी वजह से हुकूमतें खुदा को पसंद नहीं है. Kata oleh karena itulah pemerintahan hari ini dan cara pemerintahan hari ini tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. इसी वजह से क़यामत को हुक्काम ही सबसे ज़्यादा अज़ाब में होंगे. Kata itulah, karena itulah pada hari kiamat para pemerintahlah yang akan berada dalam azab Allah yang paling teruk. इसी वजह से खुदा को जानने वालों ने हुक्काम के माल को सूर की तरह हराम समझा. Oleh kerana itulah orang yang rapat dengan Allah, yang kenal Allah Subhanahu wa taala menganggap harta daripada pemerintah ini haram seperti mana haramnya daging khinzir. Sufyan Sauri, Imam Ahmad bin Hanbal वगैरह हुकूमत के माल और दौलत से ऐश और अशरत से बचते रहते थे. Dia kata Sufyan Sauri dan Imam Ahmad bin Hanbal lain-lain mereka sentiasa menjaga diri mereka daripada harta benda dan kemewahan yang mahu diberikan oleh pihak pemerintahan. भूख के हालत में भी एक लुकमा हुकूमत का ना खाते. Dalam keadaan lapar sangat sekalipun mereka tak makan walaupun sesuapan makanan daripada pihak kerajaan. Hazrat Sufyan Sauri radhiyallahu an rahmatullah alaihi को हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को रास्ता चलते हुकूमत की कोई आदमी नज़र आता तो दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाते. Dia kata Sufyan Sauri rahmatullah alaih, bila dia berjalan dia jumpa dengan orang pihak pemerintahan, orang kerajaan, maka dia akan kalih muka dia kepada dinding dan dia akan berdiri. जब वो चला जाता तो फिर सीधा मुँह करके चलने लगते. Dan bila orang tu dah pergi, orang kerajaan tu dah pergi, maka barulah dia akan kembali jalan dengan lurus. पूछने पर बताया कि ये तो मलऊन और मातूब हैं, हर वक्त इन पर अजाब का ख़तरा है. Bila ditanya mereka kata mereka ini adalah orang-orang yang sentiasa aku pun takut Allah akan timpakan azab ke atas mereka bila-bila masa. ऐसा ना हो कि अजाब के पत्थर इन पर गिरें और मैं उसे देख रहा हूँ तो मुझे इस पत्थर पर देख रहा हूँ तो एक पत्थर मुझ पर आ गिरे. Dia kata aku tak maulah aku lihat mereka dan Allah Subhanahu wa taala turunkan batu-batu azab ke atas mereka, dan kerana aku melihat mereka satu batu akan menimpa aku juga. आज हम जिस हुकूमत की तरफ लपक रहे हैं उससे ये सब भागते थे. Hari ini siapa yang kita hari ini kejar mereka, kerajaan-kerajaan yang kita kejar hari ini pada masa आज हम जिस हुकूमत की तरफ लपक रहे हैं hari ini dengan kerajaan yang kita cuba untuk memeluk mereka, berduduk bersama dengan mereka semua lari daripada mereka. ये खुशक ना थे. Itu bukan kerana mereka gila, बल्कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब अइम्मा अरबा की तरह कई सदियों तक चला है. Dia kata Imam Sufyan Sauri, dia kata dia punya mazhab berjalan seperti mana mazhab empat imam. Muhaddis, faqih zabardast abid, seorang muhaddis, seorang faqih dan seorang abid yang hebat. दूसरा रास्ता नबूवत वाला है जो ख़ुद को अपने ऐश को, खाने पीने को, अपने सुकून और राहत को दूसरे की ज़िंदगी के वास्ते कुर्बान किया. Ini semua cerita tentang kerajaan hari ini, iaitu mengorbankan kehidupan orang lain untuk membina kehidupan kita, dan cara mereka yang mana orang ramai pun dah mulai ikut. Satu lagi dia kata jalan yang kedua adalah jalan kenabian, yang mana
seseorang itu dia meninggalkan kemewahan dia, makan minum dia, kemewahan dia, ketenangan dia untuk orang lain, dan dia korbankan kehidupan dia pun untuk orang lain. इस वजह से अल्लाह को अंबिया अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा पसंद है. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala paling sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah paling sayang adalah para अंबिया अलैहिस्सलाम. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो तो लिहाज़ kepada Nabi Ibrahim अलैहिस्सलाम अच्छे खासे वज़ारत घर के आदमी थे. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang daripada keluarga pemerintahan, wazarat, kada ke nur nazar wa sartaj थे. Dia daripada keluarga orang besar dan sepatutnya dapat duduk di atas takhta. Wazarat wale sare manafa ko uske liye kurban kiya, tetapi dia telah kurbankan kehidupan seorang pemerintah, seorang besar के लोगों की ज़िंदगी दुनिया आखिरत के सख्त ख़तरात की तरफ जा रही हैं, बस उनको बचाने के मेहनत के लिए घर को kurban kiya. Tapi bila dilihat kehidupan orang dah jauh daripada agama, maka dia telah keluar untuk menyelamatkan manusia lain dengan dengan mengorbankan apa sahaja yang dia sendiri miliki. बाप ने मुखालिफत की, कौम दुश्मन बने, आग में गिरे, वतन छोड़ा, फिर हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माइल वाला घर कुर्बान किया. Subhanallah. Kata bapa dia sendiri telah menentang dia, kaum dia telah menjadi musuh dia, dia telah dilemparkan dalam api, dia terpaksa tinggalkan negara dia, kemudian keluarga dia Siti Hajar dan Ismail pun dia terpaksa kurbankan. उनसे मुतअल्लिक़ा सारी लज्जतें और सारे मसाइल कुर्बान किए. Semua kelazatan hidup, semuanya dia sekali dia telah kurbankan, takke kurbani dene wale ummat awe, supaya dia mendapatkan satu umat yang sedia berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. यहाँ से वो कुर्बानी उठे जिसमें घर और ज़ात को कुर्बान करना होता कि दूसरों की ज़िंदगी दुनिया और आखिरत की बन जावे. Dia kata inilah cara mereka telah kurbankan dan mereka telah terima dan mereka telah beri pengorbanan rumah mereka, diri mereka, supaya mereka dapat membina kehidupan orang lain, supaya mereka dapat bina akhirat orang lain. Rahatों को कुर्बान करे कि इंसान की ज़िंदगियाँ बनी. Mereka telah kurbankan kerehatan mereka, kesenangan mereka untuk mereka membina kehidupan orang lain. अपने घर को कुर्बान करके दुआ मांगी. Beliau baginda telah kurbankan keluarga, rumah baginda sendiri, kemudian barulah baginda doa, खुदा इस कुर्बानी को कबूल कर. या अल्लाह terimalah pengorbanan ini, हमारे औलाद के कुर्बानी मशरिक वगैरह मगरिब तक जा पहुँचे. Ya Allah, sebarkanlah pengorbanan keturunan saya sehingga ke masyriq dan maghrib, sehingga ke timur dan barat. अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वो कुर्बानी सैकड़ों घरों से दिलवाई, dan perkara yang samalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang dan baginda telah beri pengorbanan dan meminta ratusan ribuan para sahabat memberi pengorbanan yang sama. Jo Ibrahim alaihissalatu wasallam ने एक घर से दी थी, pengorbanan yang diberikan oleh satu rumah, satu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan oleh semua para sahabat baginda सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कुर्बानी का पेड़ा घरों से दिलवाई, जो पेड़ा उठाया, औलाद अज़वाज की दिलचस्पियाँ कुर्बान की. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम telah kurbankan segala-galanya, anak-anak baginda, isteri-isteri baginda, kehendak baginda dan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. शादी और खाने के जज्बात कुर्बान करे. Dia telah mengorbankan kemewahan dalam perkahwinan, keenakan, kelazatan makanan, akhirat में उसका बदला लेने का रुख हो, dan dengan harapan untuk mengambil balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Nubuwat से कबल आप हज़रत खदीजा से ब्याह करके माल की वजह से सबसे ज़्यादा मालदार बन गए. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kenabian, Nabi telah mengahwini Khadijah radhiyallahu anha, dan dengan itu baginda telah menjadi seorang yang kaya raya. Hazrat Khadijah radhiyallahu anha tu huzur sallallahu alaihi wasallam ko चाहने वाली थी, sedangkan dikata Hazrat Khadijah radhiyallahu anha mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. आज की औरतें तो पहले से ही
ही महर के नान और नफ़क़ा की तफसील लिखा लेती हैं. Dia kata hari ini terbalik. Dia kata perempuan-perempuan di zaman ini sebelum kahwin lagi mereka dah minta kita beritahu berapa banyak nak berikan. Mereka dah mula demand akan mas kahwin, nafkah dan lain-lain, dan mereka minta tulis ताकि जहाँ खुदावंद की निगाह फिरे वहाँ हुकूमत ज़राए से खावन से खूब वसूल कर लिया जाए. Dan akhirnya dan kehidupan hari ini mereka palingkan pandangan mereka daripada Allah dan mereka pandangan mereka kepada kerajaan dan minta suami-suami mereka juga menadah tangan daripada kerajaan untuk mendapatkan segala kemewahan, segala kesenangan hidup dunia ini. Ye hal hai maghribi tahzib ka hamare jamaat walon ne, ye hal hai maghribi tahzib. Kata-kata inilah yang diajar oleh kehidupan barat. अल्लाहु अकबर. हमारी जमात वालों ने एक मिस्री को तैयार किया. उसने बीवी के ख़र्चे का सारा इंतज़ाम किया, अपना ख़र्चा बनाया, दुकान व ज़मीन का हिसाब तैयार किया. लेकिन चलने से कबल उसकी बीवी की तरफ से मुकदमा दायर हो गया कि मेरा खावन मेरे नान नफ़क़ा के बग़ैर ही यहाँ से जा रहा है. उसकी अदालत में तलबी हुई तो वह मुकदमा बीवी के उसी वकील ने दायर किया था जिस वकील को ये आदमी सारे खर्च वगैरह के पैसे देकर जा रहा था. Subhanallah. Maulana kata kami telah sediakan seorang Mesir untuk satu jemaat. Dia kata satu jemaah, kata jemaah kami telah sediakan seorang Mesir untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah sediakan semua perbelanjaan untuk isteri dia, dan dia telah sediakan segala keperluan, dan dia telah buat kira-kira tentang apa perniagaan kedai dia dan tanah-tanah dan dia ada, dan dia telah minta seorang peguam untuk tulis semua supaya dia pergi ke jalan Allah apa-apa berlaku. Maksudnya wasiat semua telah tulis, dan baru sahaja dia nak keluar ke jalan Allah, dia telah mendapat notis daripada isteri dia bahawa mahkamah telah keluarkan notis tuduhan daripada pihak isteri dia bahawa suami saya nak pergi tinggalkan saya tanpa memberi apa-apa nafkah. Maka bila dia pergi ke mahkamah, dia mendapati yang telah memasukkan, yang telah membuka ataupun yang telah failkan mukaddimah ini adalah peguam dia sendiri, yang mana dia sendiri telah ambil untuk tuliskan wasiat tadi untuk berikan kepada isteri dia. Jis wakil ko ye आदमी सारे खर्चा वगैरह के पैसे देकर जा रहा था. Kata ini keadaan kita hari ini. Hadrat Khadijah radhiyallahu anha huzur sallallahu alaihi wasallam perjalanan nisa, kita sedangkan kata Khadijah radhiyallahu anha sanggup berikan nyawa, boleh kurbankan nyawa untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Huzur sallallahu alaihi wasallam की निगाह पर माल लगाने वाली थी. Kata dia sanggup belanjakan apa sahaja, seluruh harta dia untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Numuwat mil gayi तो मजे से गुजरने वाले कुर्बान होने लगे. Kata bila dapat kenabian, mereka mula belanjakan, kurbankan segala-galanya dengan rasa kemanisan. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, खुदा ने माल और हैसियत से नवाजा था. Kata begitulah, dia kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Allah telah beri anugerahkan kepada beliau juga harta. मक्का वालों की तरफ से मुल्कों को सफ़ीर बनकर जाते थे. Dia begitu Allahu Akbar. Minta maaf ada gangguan di talian, sekejap saya sambung balik insya-Allah. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang yang kaya raya, Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kekayaan kepada beliau. Beliau menjadi ambassador ataupun wakil kepada orang-orang Mekah. Hazrat Umar radhiyallahu anhu bi maldar थे. Kata Umar radhiyallahu anhu pun berharta juga. हिजरत करके यहाँ आए तो उमर के पास अय्याश बिन रबी आ गए. Dia kata bila mana Umar radhiyallahu anhu dan sahabatnya yang bersama dengannya berhijrah, maka Ayyash bin Rabi' datang. Tu Abu Jahal और Haris Ayyash ko, Abu Jahal dan Haris ketika itu telah datang untuk mengambil Ayyash. Abu Jahal, Ayyash और Haris, Abu Jahal
Ayyash और Harish तीनों के माँ एक थी. Dia kata kerana apa? Ketiga-tiga ini ibu mereka sama. दोनों ने आकर कहा ना कंगी करेगी ना धूप. Mereka datang beritahu kepada Ayyash, kata ibu mereka, kata dia tak akan sikat rambut, dia akan duduk di tempat di bawah matahari, yahan tak ke tujhe dekh lo, sehinggalah dia tak lihat Ayyash. Maka Ayyash pun telah terpedaya dengan kata-kata Abu Jahal dan Haris. Maka Umar radhiyallahu anhu, Hazrat Umar radhiyallahu anhu ne kaha, dan dia kata kepada Umar, Hazrat Umar radhiyallahu anhu, saya kata कि मैं माँ के पास हूँ आऊँ. Dia kata boleh tak aku pergi balik ke Mekah untuk aku berjumpa dengan ibuku. Hazrat Umar radhiyallahu anhu ने कहा कि जब धूप लगेगी तो खुद ही साया में जाएगी. Dia kata engkau risau apa? Bila dia terasa panas sangat nanti dia sendiri akan pergi ke tempat teduh. Juए काटेंगी तो उन्हें खुद ही निकालेगी. Dia kata kalau dia dah mula rasa rambut berkutu, dia sendiri akan sikat rambutnya. Ayyash ने कहा अच्छा मैं जाकर अपना माल ही ले आता हूँ ताकि मदीने में गरीब वाली ज़िंदगी ना गुजारूँ. Kata tak apalah. Dia kata okeylah, walau bagaimanapun. Ayyash kata boleh, benarkan aku pergi, aku boleh bawa harta aku datang, jadi tak perlulah aku hidup dengan kemiskinan di Madinah ni. तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा मालदार हूँ. Maka ketika itu Umar kata aku ketika ini paling kaya, सारा माल लेकर आया हूँ dan aku telah bawa semua harta aku. इससे मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मालदारों में से थे. Dengan ini kita dapat tahu bahawa Umar radhiyallahu anhu juga adalah daripada kalangan orang-orang kaya. Hazrat Umar radhiyallahu anhu ne kha lihaza tu mal ki wajah se mat ja. Maka Umar kata kepada Ayyash, oleh kerana itu, karena harta jangan kau pergi. Mera adha mal tere sare se zyada hoga. Dia kata harta aku yang separuh yang aku boleh berikan kepada engkau ni lebih banyak daripada keseluruhan harta yang kau miliki. Teres Ayyash ko बहुत समझाया कि Abu Jahal गलत कह रहा है. Maka dia telah fahamkan Ayyash, kata jangan, Abu Jahal ni dia sedang menyesatkan kamu. Tujhe pakadne aur phansne ko le ja rahe. Mereka tangkap kamu dan mereka akan sangkut, maksudnya mereka akan tangkap kamu dan mereka akan kurung kamu. Ayyash जाने पर ही मुसर्रर है. Ayyash dia terlampau dia menekankan, kata dia nak pergi juga. तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये मेरी ऊँटनी ले जाओ जो सबसे ज़्यादा दौड़ती है. Kata kalau begitu ambillah unta betina aku ini, kerana dia berjalan paling laju. जहाँ तो खतरा महसूस करे उस पर दौड़ कर जान बचा लेना. Jadi di mana kau rasa diri kau dalam bahaya, kau terus bawa lari unta betina, unta aku ni, kerana dia boleh lari dengan lebih laju daripada unta-unta lain. रास्ते में अबू जहल ने कहा ए भाई ज़रा सोच तो सही, हम तो इसे कमज़ोर ऊँटनी पर तो अकेला, इसे मजबूत ऊँटनी पर, हमारे ऊँटनी पर आजा, हम तेरी ऊँटनी पर सवार हो जाएं. Dalam perjalanan Abu Jahal dia kata wahai saudaraku, dia kata tengoklah, dia kata engkau punya unta kan, unta engkau begitu laju, unta kami lemah. Dia kata engkau naiklah unta kami, bagilah unta tu kepada kami. वो अपने ऊँटनी से उतरकर कमज़ोर ऊँटनी पर सवार होने लगे. Dia sanggup dan dia kata tak apalah, dia kata engkau ambillah unta ni. Maka dia berikan unta tu kepada Abu Jahal. और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सारी भूल गए dan dia telah lupa pesanan Umar radhiyallahu anhu. दोनों ने इन्हें जल्दी से पकड़कर बांध लिया. Bila dia turun saja mereka telah tangkap dia dan ikat dia, हालांकि ये खुद मक्का जा रहे थे अपने जज्बे से, लेकिन फिर भी गुलामों की तरह बांध कर ले चले. Sedangkan dia kan dah bersedia untuk pergi ke Mekah, tapi mereka tetap ikat dia dan bawa dia kembali seperti seorang hamba. Huzur sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakar और Hazrat Umar, ये तीनों हज़रत माल और ऐश व राहत की ज़िंदगी पर थे. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebelum dapat kenabian kaya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun sebelum masuk Islam dia pun kaya. Umar radhiyallahu anhu pun sebelum berhijrah dia pun kaya. अब कुर्बानी देने लगे. Mereka mula membuat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kurbani देने वाली एक उम्मत तैयार की dan mereka telah sediakan umat yang sanggup berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. यहाँ तक कि इस कुर्बानी की तादिया का घर मदीना बना. Sehingga dengan natijah ataupun dengan berkat pengorbanan inilah terbina मदीनतुल मुनव्वरा, जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक घर से पेश किया था. हर आदमी अपने मसाइल, अपने कमाने की तरतीब, अपने घर की ख़ानदानी या कौमी ज़िंदगी को कुर्बान
कुर्बान करे इस मेहनत के लिए जिससे इज्तिमाई ज़िंदगियों का रुख उलूम कामयाबी की तरफ हो जाए. Dia kata bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah kurbankan satu keluarga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kurbankan keluarganya sendiri dan juga telah sediakan umat yang sanggup mengorbankan keluarga mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. इस मेहनत के लिए जिससे इज्तिमाई ज़िंदगियों का रुख उलू कामयाबी की तरफ हो जाए. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से इस पर उठाया था कि अपनी राय पर चलना छोड़ दो. Daripada awal lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bangunkan umat untuk tidak mengikut kehendak sendiri. Khuda jaise kahe waise hi karo, bahkan mengikut apa sahaja perintah Allah, buatlah apa yang diperintahkan, buatlah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Allah के हुक्मों को पूरा करने के लिए सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने हर चीज़ कुर्बान की. इस बुनियाद से कुर्बानी उठी dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain telah kurbankan segala-galanya, dan di atas asas inilah mereka telah membuat pengorbanan dan hijrat ke hukum pura huwa, dan kerana pengorbanan inilah mereka dapat menyempurnakan perintah hijrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. आज भी रात दिन चारों तरफ से लोग हिजरत करके यहाँ आ रहे हैं. Dia kata oleh kerana itu, dia kata hari ini pun siang malam orang berhijrah datang ke Madinah. Bayan ini beliau sampaikan di Madinatul Munawwarah. Beliau kata sehingga hari ini pun orang siang dan malam sanggup tinggalkan semua dan berhijrah ke Madinah. मुहाजिर बनने के बाद सबका जहन ये है कि जो कुछ अपने वतन में कर रहे थे उसे ही यहाँ करेंगे. सिर्फ एक शहर या मुल्क से हिजरत करके दूसरा शहर मुल्क इख्तियार कर लिया. ज़िंदगी की तरतीब दोनों जगह एक ही रखी है. अपनी तरतीब को बर्मा, हिंद या पाक की जगह मदीना, मक्का में चलावेंगे. Tetapi dia kata yang malangnya mereka yang berhijrah, dia kata ada juga mereka bila berhijrah datang ke sini, dalam pemikiran mereka apa sahaja yang mereka buat di negeri-negeri, negara-negara mereka akan buat di sini. Mereka akan hidup dengan gaya hidup seperti itu di sini. Sirf ek शहर या मुल्क से हिजरत करके दूसरा शहर मुल्क इख्तियार कर लिया. Dia kata mereka hanya berhijrah daripada satu negara ke negara yang lain, tetapi zindagi ke tertib dono jaga ek hi rakhi. Tetapi tertib kehidupan mereka, gaya hidup mereka sama saja seperti mana mereka hidup di negara mereka. Apne tertib ko Burma, Hind Pak ki jaga Madinah mein chalawangi. Dia kata seperti mana orang-orang Burma, orang India, orang Pakistan dan lain-lain, mereka sampai ke Madinah pun mereka hidup seperti kehidupan mereka di negara mereka. Dia kata begitulah जैसे यहूद नसारा ने सैनमा वाली वहशियाना ज़िंदगी यूरोप में बजाय अरब की ज़मीन में चलाने की स्कीम बनाई है, जैसा मकान ताम लिबास वहाँ वैसा मकान ताम लिबास यहाँ भी चलाओ. Dia kata seperti mana orang-orang Yahudi mereka telah sebarkan sifat ketidakmaluan dengan pawagam-pawagam yang mana seperti mana mereka telah jalankan di Europe, mereka telah sebarkan ke negara Arab, telah sebarkan dan ke negara-negara lain dengan cara pakaian mereka, makan minum mereka, gaya hidup mereka, dan mereka kata di sini pun kamu bawa lah gaya hidup ini. तो अपने आप को मुसलमान फिर जिस तरह चाहे करो. Dan dia kata bila kita ikut mereka ni, kita akan buat apa sahaja yang kita nak seperti mana yang ditunjuk oleh orang-orang barat. हमारे मुल्क वालों की कोशिश है कि हिंदू खुद को कहकर जो चाहे करो. Dia kata di negara kita, dia kata orang-orang kita sendiri pun kan mereka kadang mengaku mereka Hindu dan mereka kata kami boleh buat apa saja mengikut, kami tak ada batasan apa-apa pun. ऐसे ही मुहाजिर बन जाने से कोई पाबंदी नहीं लगी है, जो चाहे करो वही इसराफ. Dia kata bila dah jadi muhajir pun mereka tak
menjaga semuanya. Mereka buat apa sahaja mereka nak buat, wahai israf, wahai ta'yish, wahai zindagi. Itu cara hidup mereka, pembaziran yang sama, dan enjoy, dengan kehidupan enjoy seperti mana yang mereka sebelum ni enjoy. Wahi zindagi yang akar calau. Dan inilah kehendak orang Yahudi Nasara, datang sini pun kamu hiduplah seperti mana kamu hidup di negara-negara kamu. Musyrikin jab Islam ki taraf palte the, पूरे तौर से पलटे थे. Dia kata bila orang musyrik dulu mereka kembali kepada Islam, mereka telah kembali dengan sempurna, dengan sepenuhnya. Hazrat Ikrimah radhiyallahu anhu ne sari zindagi Islam ke khilaf kiya. Dia kata lihat Ikrimah bin Abi Jahal seumur hidup dia telah menentang Islam. Fatah Makkah ke mauke par भागे कि आज बचाओ नहीं हो सकता. Dia kata pada ketika Fatah Makkah, Ikrimah telah lari. Dia kata sebab apa, hari ini tak boleh selamat lagi. उनकी बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन लेकर उनको यमन से लेकर वापस आई. Maka isteri dia telah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta keamanan dan telah bawa balik beliau pulang daripada Yaman. Akar kaha ये कहती है कि आपने अमन दे दिया. Dan dia datang jumpa Rasulullah, Ikrimah datang jumpa Rasulullah radhiyallahu an, bahawa ya Rasulullah, dengar kata Tuhan telah berikan saya keamanan. मैंने अमन दे दिया है. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata benar, aku telah berikan keamanan. Tu Hazrat Ikrimah sawari se utre, Huzur sallallahu alaihi wasallam आप क्या कहते. Maka dia terus turun daripada binatang tunggangan dan dia kata, ya Rasulullah, kau mahu apakah yang kau kata, apakah dakwah kau ya Rasulullah. Huzur sallallahu alaihi wasallam ni iman, ibadat, akhlak sab pesh kiya. Maka Nabi telah persembahkan, telah berikan kepada dia, telah sampaikan kepada dia iman, ibadat, akhlak. Kha ye sab अच्छा है Muhammad, ab मैं क्या कहूँ. Dia kata ini semua baik dan apa yang saya kena buat ya Rasulullah. Ikrimah कहो कि मैं मुसलमान हूँ. मुसलमान के माने गर्दन झुकाने वाला है. Maka Nabi kata, wahai Ikrimah, katalah aku sekarang seorang Islam. Dan makna seorang Islam adalah seorang yang sanggup menundukkan lehernya. Gardan jukakar na manna murad nahi. Kata bukan bermakna menunduk untuk tidak taat, balki gardan jukakar jo kaha jaye kar lena chahiye, tetapi menunduk dengan tanda taat kepada setiap perintah. गर्दन ना भी झुकाए मगर कर ले तो गर्दन झुकाना हो जाएगा. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata walaupun kamu tak dapat rendahkan, tak dapat tundukkan leher kamu, tetapi kalau kamu taat, maka itulah makna kamu menundukkan leher kamu, menundukkannya. लफ्ज़ मुस्लिम से समझ गए कि खुदा का हुक्म दिया करेगा. Dengan lafaz Islam, dengan Muslim sahaja, Ikrimah telah faham bahawa Allah akan berikan perintah और मैं उससे पूरा करूँगा, dan aku dikehendaki untuk sempurnakan perintah itu. Allah Akbar. Azan Isyak dah baru sampai kepada keislaman Hazrat Ikrimah, iaitu tajuk bayan hari ini. InsyaAllah kita sambung pada masuk waktu Isyak dan kita tunaikan perintah Allah, solat insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik, dan insyaAllah kita akan sambung lagi dan sampaikan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita semua. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.